Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam sesi video saya, sesi FB Live saya. Kali ini dengan tajuk Tauhid 3 versus ataupun dibanding dengan sifat 20. Ini adalah dua cara, dua kaedah belajar Tauhid yang agak masyhur. Dan ada juga yang penyokongnya dan ada juga yang mengkritiknya, ya. Okey. Meskipun tajuk saya ialah Tauhid 3 dibandingkan dengan sifat 20, saya sebenarnya tak akan sentuh tentang sifat 20. Sebabnya kenapa? Sebabnya saya memang ada kaji tentang sifat 20, tapi kajian saya tidak cukup mendalam, tidak cukup meluas sehingga tidak adil untuk saya menyentuh tentang sifat 20, baik dari aspek positifnya maupun daripada aspek negatifnya. Jadi saya tidak akan sentuh, sebaliknya saya hanya akan sentuh, saya hanya akan kupas tentang Tauhid 3. Okay. Kalau macam ni mungkin di kalangan hadirin ada yang bertanya, kalau macam tu kenapa letak tajuk Tauhid 3 versus sifat 20? Kalau macam tu letak tajuk Tauhid 3 sajalah. Sebenarnya memang banding, memang versus sifat 20. Tapi yang melakukan perbandingan tersebut, yang melakukan kajian perbandingan tersebut ialah para hadirin sendiri. Khasnya di kalangan mereka yang mengajar sifat 20, khasnya di kalangan mereka yang belajar sifat 20, dan khasnya di kalangan mereka yang tahu-tahu lebih kurang tentang sifat 20. Kalian yang saya maksudkan akan bandingkan sifat 20 yang kalian cenderungi itu, yang kalian ajar, yang kalian belajar, yang kalian ambil tahu, dan bandingkannya dengan Tauhid 3. Ya, sebab kedua-dua ini sebenarnya adalah satu kaedah, satu teknik untuk kita mentauhidkan Allah dengan betul. Ya, mana yang lebih efektif, mana yang lebih bagus, itu tu yang menjadi perselisihan sebenarnya. Walaupun perselisihan itu kadang-kala berlanjutan menjadi kritikan yang berlebih-lebihan, ya. Jadi saya tak akan banding, saya tak akan sebut tentang sifat 20 sebab itu bukan bidang saya. Yang akan membandingkannya ialah macam saya sebut tadi. Mungkin orang yang selama ini mengajar tentang sifat 20 boleh membuat video seumpama video saya ini, atau bahkan buat video yang lagi baik untuk menjelaskan secara mudah tentang sifat 20 itu. Orang yang belajar dan orang yang menerimanya dapat bandingkan, ya. Sebelum tu saya nak cerita, bila kita sebut tentang tauhid, mentauhidkan Allah, antara perkara penting ialah kita mestilah dapat mentauhidkan Allah dengan cara yang mudah. Sebab tauhid ini perkara yang asas dalam Islam dan perkara yang pertama yang kita kena tahu dalam Islam. Kalau katakan sebagai contoh, ada orang yang hendak masuk Islam, ada orang yang baru nak belajar tentang Islam, perkara pertama yang kita kena cerita pada mereka, kena dakwah pada mereka ialah subjek tauhid. Bukan subjek kena sunat. Bukan kalau kepada wanita kena pakai tudung, tak. Itu tu kemudian. Yang pertama sekali ialah tentang tauhid. Dan macam mana kita nak terangkan kepada mereka secara mudah konsep tauhid dalam Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, kita nak ajar mereka tentang tauhid. Okey? Sama juga dengan anak-anak. Bukan first kali tentang hukum-hukum fiqh semua tu. Yang first kali, yang pertama sekali kita nak ajar ialah tentang Allah dan bagaimana kita mentauhidkan Allah. Dan kita mesti ada satu cara yang mudah untuk ajar. Ya, dan yang tak kurang pentingnya ialah diri kita sendiri dalam rangka kita mengesakan Allah, dalam rangka kita mentauhidkan Allah. Okey, kita mesti ada satu cara, satu kaedah yang mudah bagi kita ini sendiri. Bukan sekadar mudah, tetapi yang dapat kita amalkan, dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Sebab tauhid ni, kita bukan nak mengesakan Allah bila kita sedang masuk dalam kelas tauhid saja. Kita bukan nak mengesakan Allah bila kita sedang fikir tentang ibadah saja. Tapi kita nak mengesakan Allah dalam pelbagai aspek kehidupan. Macam sekarang ini, kita sekarang sedang dilanda dengan wabak COVID-19. Bagaimana kita mengesakan Allah dalam konteks wabak tersebut? Bagaimana kita mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam konteks penyembuhan ataupun dalam konteks mengawal, membendung wabak tersebut, ya. Contoh lain pula dari aspek rezeki.
Ramai yang rezekinya terjejas disebabkan oleh COVID-19 ni. Macam mana kita nak lihat penjejasan tersebut dari aspek tauhidnya, dari aspek keesaan Allah. Jangan dok pandang yang ini semua. Maaf, bila seseorang itu tauhidnya hanya terbatas kepada dalam classroom saja, dalam ibadah saja. Bila berlakunya COVID-19, bila berlakunya susutan pendapatan apa semua, dia tak pandang itu dari sudut keesaan Allah, tapi dia pandang itu dari sudut blame. Kita menuduh pihak pemerintah lah, kita menuduh orang yang tak ikut SOP lah, kita menuduh itu, menuduh ini, tapi jarang-jarang kita dapat mengaitkannya dan melihatnya dari sudut pandang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tauhidnya betul, dia pandang semua yang berlaku dalam di dunia ini, semua yang berlaku, dia ada kaitannya dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak tauhid tu, dia kena merangkumi semua aspek kehidupan kita. Dan ianya mesti mudah. Jangan tauhid tu banyak sangat. Okey, dalam bab penyakit dan ubatnya itu tauhid yang ke-11. Dalam bab rezeki itu tauhid yang ke-15. Dalam bab perkahwinan dan perceraian, ada kaitan ke? Tak kot. Macam mana pula tu? Mana pernah ada orang kaitkan perkahwinan dan perceraian itu dengan tauhid? Ya, sebab kalau tauhid itu banyak sangat, kita nak belajar, kita nak hafal pun banyak. Kemudian kita nak praktikkan dalam kehidupan kita ni pun, ini yang nombor berapa? Ini nombor 7 lah. Okey, yang ini nombor berapa? Yang ni yang ke-15 ya. Banyak sangat tu. Ya, padahal itu kenyalah sesuatu yang mudah. Okey, bukan saja sekadar itu ya. Tauhid ini hendaklah ada satu mekanisme yang dapat kita selalu mengulang kaji. Yang selalu kita dapat membetulkan, mengingatkan diri kita dan memantapkan semula tauhid kita. Dan apakah sesuatu yang kita selalu baca berulang kali? Apakah sesuatu yang kita ulang-ulang paling-paling kurang 17 kali dalam sehari? Ialah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Saya bukan nak kata kita reject Al-Quran ke apa. Okay? Al-Quran ada 114 surah, kita ambil satu surah saja. Bukan begitu. Yes. Pelajaran tauhid itu mestilah ada dalil-dalilnya daripada Al-Quran. Tapi paling-paling kurang, sekurang-kurangnya dalil-dalil tersebut ada dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu adalah surah yang kita baca berulang kali. Sambil kita baca tu kita mengulang kaji, sebab kita sebagai manusia ni kadang-kadang terlupa, kadang-kadang terlepas pandang. Sambil kita baca tu kita ingat balik tentang tauhid tersebut. Ya, bukan sekadar itu saja. Yang keduanya, kita nak cerita kat orang pun senang. Anak-anak kita, antara surah-surah yang paling awal mereka hafal mestilah Al-Fatihah, lepas tu surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kautsar, Inna A'tainakal Kautsar. Jadi bila kita nak ajar anak kita tentang tauhid, senang kita boleh relate. Kita ajar anak kita awal-awal lagi konsep dalil dalam agama. Bukan siapa yang bercakap, tapi apa dalil di sebaliknya. Dan kita dapat relate, kita dapat kaitkan dengan surah Al-Fatihah. Kalau ada kawan non-Muslim kita bertanya, "Hello Hafiz, I want to learn about Islam lah. Can story me how the concept of God in your religion?" Kita pun ada 15 tau. Ada 15. Saya ini hari ajar you 5 sebab lain tu saya tak ingat lah. Tapi ini 5 pun surah mana? Okey, dalil pertama tu, you Quran ada? Ada, saya sudah download Quran. Macam-macam translation ada. Saya English, okey. So, ada translation Mohsen Khan, ada translation Yusuf Ali, ada translation Pink Hall, ada translation Muhammad Asad, ada translation Sahih International, all English. I already download in my phone. You tell me about God, tentang tauhid, konsep tauhid. You tell me, I refer to the Quran. Kita pun, mana pula surah mana ni ya? Ayat mana ni ya? Faster lah, fighty lah, tell me. Before this, I asked John. John already story me Christianity, how Christianity, concept of God in Christianity. Now I want to understand concept of God in Islam. Kita pula, banyak nak cerita tu. Tapi kalau konsep mentauhidkan Allah itu, adalah surah Fatihah je. Dan kita pun hafal. Kita pun hafal dan mudah kita nak cerita. Kalau ada kawan bertanya, mudah kita nak cerita. Sebab kadang-kadang kita ni, kawan datang,
tanya tentang Islam. Wah, kita pun semangat. Wah, ni ada, this is my chance untuk berdakwah. Boleh ceritakan konsep ketuhanan dalam Islam? Okey, aku dulu belajar konsep ketuhanan 15 perkara. Banyak tu. Surah apa ya? Tapi kalau konsep ketuhanan, konsep mentauhidkan Allah itu ada dalam surah Al-Fatihah, senang saja. Senang saja kita nak cerita kepada orang, kita nak berdakwah kepada orang. Bukan sekadar itu saja. Satu perkara lain yang sangat penting. Sangat penting ya dalam rangka kita belajar bagaimana untuk mentauhidkan Allah. Satu perkara yang sangat penting ialah apa yang kita belajar itu mestilah berkesan dalam menegah kita daripada membuat apa yang sebalik daripada tauhid, iaitu ia berkesan dalam menegah kita daripada berbuat syirik kepada Allah. Sebab tauhid lawannya ialah syirik. Apabila kita belajar tauhid, apa yang kita belajar itu akan menyebabkan kita menjauhi apa yang berlawanan dengannya, iaitu kita akan menjauhi syirik. Jadi apabila kita belajar tauhid melalui kaedah tauhid yang 3 ke, melalui sifat 20 ke, ataupun melalui kaedah-kaedah lain, satu perkara penting yang kita kena lihat, yang kita kena ukur, yang kita kena assess, kaji, okey, ialah sejauh mana ianya efektif, ianya berkesan untuk memelihara kita daripada perkara-perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan sifat-sifat ini, berdasarkan ciri-ciri ini, saya mendapati bahawa yang berkesan itu ialah tauhid 3. Tauhid 3 itu, ya. Tapi ini pandangan saya. Pandangan hadirin mungkin menganggap sifat 20 lagi berkesan, ya, tak apa, silakan. Bagi saya tauhid yang 3 itu, sebab hanya 3 aja, mudah saja. Kemudian ketiga-tiganya tu dalilnya dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah-surah lain, ayat-ayat lain dalam Al-Quran pun ada. Tapi ketiga-tiganya dalam surah Al-Fatihah. Senang saja. Okey? Dan mari kita masuk kepada tauhid yang 3 itu. Pertama sekali, disebut sebagai tauhid rububiyah. Apakah maksudnya tu? Maksudnya ialah kita mengesakan Allah, bahawa hanya Allah yang mentadbir alam ini daripada sebesar-besarnya seperti penciptaan planet, alam, galaksi, matahari, bulan, apa semua tu, kepada penciptaan kita, bagaimana badan kita ni berfungsi apa semua, sehinggalah sekecil-kecilnya seperti daun yang jatuh, sehinggalah yang lebih kecil daripada daun seperti bakteria dan juga virus. Semuanya itu di bawah pentadbiran, di bawah kekuasaan, di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Apakah dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Fatihah bila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Rububiyah tu daripada perkataan Rabb tu. Kita selalu baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang mentadbir, Tuhan yang mentadbir sekian alam ini. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, kita telah mentauhidkan Allah dari aspek rububiyahnya itu. Ya, bahawa, saya ulang sekali lagi, semua yang berlaku dalam alam ini, bukan sekadar galaksi kita ni saja, tak apa, lebih luas lagi, yang lebih luas daripada jangkauan ilmu kita, sampailah sekecil-kecilnya, sekecil-kecil virus COVID-19 sekarang ini, semuanya di bawah urusan, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ianya berlaku secara kebetulan. Tidak ada yang berlaku yang terlepas daripada pengetahuan Allah, yang terlepas daripada pentadbiran Allah. Dan tidak ada mana-mana entiti lain ke apa ke yang mentadbirkan, yang menguruskan alam ini daripada yang sebesar-besarnya kepada yang sekecil-kecilnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengesakan Allah dari aspek rububiyahnya ini, kita akan tahu, kita akan sedar bahawa Allah lah yang menurunkan hujan. Jadi bila hari hujan, kita nak ajak anak kita tauhid, kita tanya, ni hujan datang dari mana? Dia kata awan ke apa, kata ini Allah yang menurunkan hujan. Kalau hari panas, macam mana? Ini Allah yang bagi kita cuaca. Sebagai contoh. Lepas tu kita ajar, inilah yang anak duk baca dalam surah Al-Fatihah, ya, sebagai contoh. Demikian juga dalam kehidupan kita ni, bila kita lihat sekarang ini sedang bukan negara kita saja, dunia sedang dilanda dengan wabak COVID-19. Kita bukan sekadar lihat itu sebagai COVID, tapi kita lihat keesaan Allah, kekuasaan Allah dalam mencipta satu makhluk yang sangat kecil,
tapi mengakibatkan porak-poranda yang sangat besar kepada seluruh penduduk bumi ini. Ya, seluruh penduduk bumi ini. Tetapi dalam rangka kita mengesakan Allah, kita juga yakin bahawa sebagaimana sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan ubatnya, kecuali penyakit tua. Lalu kita yakin Allah akan menurunkan juga ubatnya. Dan ubat tu bukanlah kita tunggu begitu saja, tak. Kita yang kena usahakan, dan dengan sebab usaha kita itu Allah akan bagi ubat. Okey, di sini saya nak menyimpang sedikit ya. Hadis itu saya rasa pernah yakin ramai sudah dengar, memang hadis sahih. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap ubat, janganlah kita bataskan ubat itu sebagai rawatan selepas sakit. Sebab ubat itu dia punya konteks, dia punya cakupannya tu lebih luas. Ia boleh jadi ubat rawatan selepas sakit, ia juga boleh jadi ubat sebelum sakit. Yang ini ubat pencegahan. Dalam bidang medicine disebut, tak silap saya, preventive medicine. Dan salah satu preventive medicine tersebut ialah vaksin. Ya, sebab ada orang yang baca hadis tersebut, dia kata vaksin tak termasuk hadis ni. Okey, jangan begitu. Sebab Rasulullah kata Allah akan turunkan ubat. Ubat tak semestinya selepas sakit, nak rawat selepas sakit, tetapi ianya juga boleh jadi sesuatu yang mengelakkan penyakit seperti vaksin. Dan medicine ini kita kata bidangnya luas, ada beberapa jenis. Ada preventive medicine, ada medicine yang rawat lepas sakit, ada juga medicine yang tak pakai ubat langsung. Tak ada masuk ubat, tak ada injection, tak ada gantung air. Dipanggil apa? Rehabilitative medicine. Kalau yang dalam bidang perubatan boleh betulkan saya. Maknanya orang yang kita kata kecederaan sukan, yang mengalami kemalangan, mereka kena buat terapi, fizioterapi, occupational therapy ke apa ke. Terapi itu sebenarnya satu jenis ubat juga. Sebab mereka sakit kerana sports injury, kecederaan sukan. Kecederaan sukan, mereka mungkin tak boleh berjalan ke apa ke, jadi nak makan ubat pun tak ada pun. Mungkin kalau paling-paling pun painkiller saja. Jadi dia ada terapi di situ. Kadang-kadang ada orang yang anaknya umur kecil tak dapat bercakap. Tak ada ubat pun, tapi yang ada ialah speech therapy. Okey. Ini sebagai contoh je. Jadi apabila bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Allah turunkan ubat tu, jangan bataskan ubat tu semata-mata kepada selepas rawatan kepada penyakit. Ianya boleh juga dalam aspek-aspek yang lain ya. Tapi itulah, dari sudut tauhid rububiyah ini, kita mengesakan Allah, dan kita lihat dalam kehidupan ini benda-benda yang berlaku tu kita dapat kaitkannya dengan Allah. Sebagai contoh, bila disebabkan COVID-19 ini, disebabkan lockdown apa semua tu, ramai yang rezekinya terjejas ya, Tetapi apabila seseorang itu dia mengesakan Allah dan dia tahu bahawa Allah ini yang akan memberinya rezeki, mungkin Allah tak bagi dia rezeki melalui jalan A kerana terganggu disebabkan COVID-19 ni, tapi Allah boleh bagi dia rezeki melalui jalan B, melalui jalan C. Maka dia pun berusaha. Dia tak duduk situ asyik komplain aja. Pemimpin beginilah, ahli politik beginilah, bla 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 apa semua tu. Sebab dia lihat perkara ni semua di bawah pentadbiran Allah. Perkara ni semua berlaku kerana kehendak Allah. Tapi Allah SWT apa yang dia buat tu mesti ada yang baik di sebaliknya. Lalu dia nak mencari apakah baiknya tu, di mana baiknya tu. Ya, ini yang kita sebut sebagai tauhid rububiyah. Jadi dalam pelbagai aspek kehidupan kita ini, kita dapat mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya kata apa? Aspek yang penting dalam tauhid itu ialah ia mengelakkan kita daripada lawannya, dan lawannya ialah syirik. Dalam tauhid rububiyah ni kita akan tahu bahawa Allah yang menurunkan rezeki. Kalau saya buka gerai sebelah saya laris, gerai saya kurang, jangan saya duk kata dia dia panggil orang sihir apa buat gerai aku. Tak. Dia sendiri akan tahu okey Allah melebihkan rezeki kepada dia, rezeki aku banyak ni, rezeki dia banyak tu. Okey. Dia tak akan kita kata kenapa dia tu laku? Dia pergi jumpa bomoh ni. Bomoh tu dia hijab akunya gerai. Orang mari tak tampak gerai aku. Padahal gerai dia masak tak sedap. Bukannya apa? Kan? Jadi pada dia nak tengok dirinya tu, tetapi dia tengok pada yang lain, dia
dengki lah, tuduh menuduh apa semua tu ya. Ini dari sudut tauhidnya tu juga, dia tak akan blame orang tu. Kalau seseorang itu barang dia hilang, dia tahu yang hanya tahu perkara gaib ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak akan jumpa ustaz. Tanya ustaz tu, boleh tak tengok mana barang saya ni, siapa yang ambil? Dompet saya hilang. Beg duit saya hilang, boleh tak tengok siapa yang ambil? Ya. Sebab perkara-perkara itu, bila you yakin orang lain tahu perkara gaib, you telah meletakkan sesuatu yang hanya Allah tahu kepada sesama makhluk. Itu adalah satu bentuk syirik. Okay. Jadi orang yang betul mentauhidkan Allah dari sudut rububiyah, barang dia hilang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjuklah kepada aku mana beg duit aku ni, where did I misplace it, without blaming any other person. Orang yang tauhidnya tak betul, dia anggap ustaz pun tahu. Walaupun kita kata bomoh apa, tapi sekarang bomoh pun dah pakai baju macam ustaz. Kita pun ingat ustaz. Ustaz pun tahu siapa yang ambil dia punya beg. Ustaz tu pun jawab sangat senang je. Standard jawapan dia, orang yang dekat dengan kamu. Orang yang kamu percaya sebelum ni. Ya? Sama juga kalau gerainya tak laku. Kalau dia tu sakit ke apa, daripada dia nak blame siapa yang buat aku, siapa yang sihir gerai aku apa semua, dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pergi mencari orang-orang lain apa semua tu. Dia sendiri minta, ya Allah, lariskanlah gerai aku ni, rezekikanlah aku melalui gerai aku ini. Ataupun kalau dia sakit, ya Allah, engkau lah yang menurunkan penyakit dan engkau lah yang menyembuhkan, ya Allah, sembuhkanlah aku. Jadi pengharapan dia tu semua kepada Allah saja. Dan pada waktu yang sama dia berusaha, ya. Jadi orang yang betul tauhid rububiyahnya ni, dia tak pergi jumpa. Dia tak percaya benda-benda yang kita kata sihir buatan apa semua tu. Bukan tak percaya dengan kata tak ada. Dia tak percaya dari sudut, kalau benda tu berlaku, bukan ahli sihir tu yang power, tapi berlaku kerana Allah yang mengizinkan sihir tu berlaku ke atas dirinya. Allah yang mengizinkan buatan, orang kita kena buat orang kan, buatan itu kena pada dirinya. Bukan sebab tukang yang buat tu, bomoh yang buat tu yang power, bukan sebab ahli sihir tu yang power. Kemudiannya dia tak akan blame dia ni lah buat ni, gerai sebelah ni yang sihir aku, tak. Dia akan minta daripada Allah SWT agar dilindungi, disembuhi daripada buatan tersebut. Dan dia akan lakukan apa yang Rasulullah ajar, seperti baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dia tidak akan bertanya, ni siapa yang buat gerai saya ni? Oh, orang sebelah. Kalau kita tanya bomoh-bomoh tu ke ustaz-ustaz tu, jawapan dia standard saja, orang yang dekat dengan kamu, sebab dia pun tak tahu nak jawab. Melainkan yang power sikit tu, di mana qarin dia boleh berbicara dengan qarin kita, dan dia boleh dia ada jirannya tu, yang ini dia ada saudaranya tu yang dengki ke apa ke. Yang ada info lebih tu bukanlah sebab ustaz tu tahu ilmu gaib, tetapi qarin ustaz tu berbicara dengan qarin kita yang pergi berjumpa dengan dia. Jadi berjumpa dengan bomoh macam ini termasuk dalam perkara tauhid sebenarnya, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau tauhid seseorang itu betul, ya, dalam aspek rububiyah ini, ya, semuanya ni dia lihat dari aspek keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang berusaha, tapi usaha tu berjaya ataupun tidak bergantung kepada kehendak Allah. Ya. Ini dari sudut rububiyah. Boleh ke saya laju sangat ke ni? Right. Ini dari aspek yang pertamanya, ya. Kedua, tauhid uluhiyah atau juga disebut sebagai tauhid al-ibadah. Dalam masuk tauhid ini ialah hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menujukan, kita beribadah kepadanya. Okey. Jadi bila seseorang itu okey. Itu maksudnya, dalilnya apa? Dalilnya dalam surah Al-Fatihah juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ini dalil kepada tauhid uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah, itu yang saya sebut, ya. Jadi berdasarkan tauhid ini, macam saya kata tadi, kita hanya beriktikad, berakidah bahawa hanya Allah yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah, dan hanya kepada Allah kita menujukan ibadah tersebut. Yang ini kita kata beribadah ikhlas kepada Allah. Lawan kepada ini ni, apakah yang perkara syirik terhadap tauhid ini? Ialah apabila seseorang itu berkeyakinan makhluk-makhluk, manusia-manusia boleh mensyariatkan ibadah tertentu.
boleh mensyariatkan ibadah tertentu. Sebab bila dia kata tok guru dia boleh bagi zikir yang baru, tuan guru dia boleh ajar solat sunat dengan cara begini-begini, kebiasaan masyarakat boleh buat begini-begini, itu masuk dalam perkara syirik sebenarnya. Sebab dia berkeyakinan bahawa selain Allah boleh mensyariatkan sesuatu ibadah. Tak kisah ibadah itu kita kata sunat ke wajib ke macam mana ke. Ya, berbeza dengan orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Dia tahu bahawa hanya Allah yang boleh mensyariatkan sesuatu ibadah, dan kepada Allah sajalah dia menujukan ibadah tersebut, ya. Jadi perkara ini kalau nak lebih lanjut boleh tengok video saya yang lain dan berjudulnya Bid'ah antara Tauhid dan Syirik. Dalam masyarakat kita ni buat ibadah-ibadah sendiri, tokok tambah apa semua tu satu kebiasaan, lalu mereka menamakannya bid'ah hasanah, ya. Dan perkara ini menyebabkan kita tertanya-tanya macam mana mereka belajar tauhid selama ini. Apakah kaedah ataupun silibus yang mereka belajar tauhid tersebut tidak mengelakkan mereka daripada mensyirikkan Allah dari sudut ibadah ini. Sama juga saya lihat dalam kebiasaan masyarakat ini, banyak yang percaya good luck, bad luck, banyak yang percaya kena buat orang, banyak yang percaya kalau barang dia hilang dia pergi jumpa orang, tanya barang itu kat mana ke. Macam mana mereka belajar tauhid sebelum ni? Kenapa perkara-perkara ini tidak disentuh? Ya. Apakah silibus tauhid yang mereka guna itu? Ini sebagai contoh, saya bertanya saja, ya. Saya bertanya, ya. Apakah silibus tauhid yang mereka gunakan untuk belajar tauhid dan mengelakkan daripada syirik, ya. Okey, ini dari sudut tauhid uluhiyah. Kemudian kita ada yang ketiga, tiga saja, rububiyah, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat inilah kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-namanya dan sifat-sifatnya, di mana hanya Allah yang boleh menerangkan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan sifat-sifat tersebut meskipun dari sudut istilah, dari sudut nama tu macam sama dengan kegunaan kita, tetapi ciri-cirinya tu hanya khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang sama dengan Allah. Sebab itu hanya khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apa dalilnya daripada surah Al-Fatihah? Ada dua namanya yang kita sebut, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu dua nama yang kita sebut. Maka di sini kita kata kita dapat belajar satu lagi tauhid, iaitu tauhid asma wa sifat. Apakah syiriknya kepada tauhid asma wa sifat itu? Bila seseorang itu berkeyakinan bahawa sifat Allah itu juga dimiliki oleh makhluk yang lain. Itu satu bentuk syirik. Satu lagi bentuk syirik ialah dia menafikan sifat-sifat tersebut. Dia kata ini kena ubah, kena apa semua tu. Ya, itu satu bentuk kesalahan juga dari aspek tauhid asma wa sifat. Jadi ini secara ringkasnya, okay? Tiga tauhid dalam tauhid tiga serangkai itu, ini tiga tauhid. Apakah maksudnya? Apakah dalil-dalilnya daripada surah Al-Fatihah itu sendiri, dan bagaimana tiga tauhid ini dapat mengelak orang-orang yang belajar tentangnya, mempraktikkannya daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berdasarkan tiga tauhid ni tadi saya kata, ya, kita banding dengan sifat 20 ataupun nak banding dengan silibus-silibus pengajian tauhid yang lain, cuba bandingkan, ya. Apakah silibus pengajian tauhid yang lain itu mudah untuk kita faham, mudah untuk kita ajar pada orang lain? Apakah ia ada dalam surah Al-Fatihah? Ya, mungkin ada dalam ayat-ayat Quran yang lain, tapi surah Al-Fatihah ni ummul kitab. Okey, surah yang paling penting dalam Al-Quran ni sendiri, takkan surah yang paling penting. Dan dalam Islam ni pun yang paling penting ialah mentauhidkan Allah. Sama-sama penting ni tak ada dalam tu. Takkan dalam bab tauhid tu you ajar silibus tauhid. Silibus tauhid tu tidak ada dalam surah Al-Fatihah. Begitu ke? Dan yang lagi pentingnya pula, apakah silibus tauhid itu berjaya mengelakkan orang itu daripada mensyirikkan Allah? Kita kena ingat, ya, syirikkan Allah ini bukan sekadar aku tak sembah pokok, aku tak sembah batu, so aku taklah mensyirikkan Allah. Tak, jangan membataskan syirik tu dalam konteks itu saja. Ya, kita mensyirikkan Allah itu boleh dalam pelbagai-bagai cara yang lain. Apakah cara-cara yang lain tersebut? Itulah yang kita kena belajar dulu. Apakah tauhid yang betul? Apakah tuntutan tauhid kita kepada Allah? Daripada situ kita dapat tahu
Apakah perkara-perkara yang mensyirikkan Allah? Ya. Okay, ada satu lagi perkara lain saya nak terangkan. Ada sebahagian orang yang berlebih-lebihan membenci Tauhid 3 ini. Lalu dia mendakwa, lalu dia menuduh orang-orang yang belajar Tauhid 3, yang mempraktikkan Tauhid 3, yang berpegang pada silibus Tauhid 3 ni, mereka lah orang-orang yang mudah mengkafirkan orang Islam. Mereka lah orang-orang yang teroris ni, yang mudah nak bunuh orang Islam. Mereka lah orang-orang yang menghalalkan darah orang Islam. Okey, saya nak tanya ya kepada para hadirin. Okey, kalau dah belajar, saya dah terangkan secara ringkas tadi tentang Tauhid 3 ni dan dalil-dalilnya surah Al-Fatihah. Ada tak nampak kat mana-mana yang kita ni menghalalkan darah, mengkafirkan orang-orang yang mereka kata kita ni mudah mengkafirkan? Ada ke tidak? Paling-paling ialah kita ni dalam rangka kita melihat satu perkara itu salah, dan kalau perkara salah itu syirik, kita tak akan kata syirik. Kita tak akan guna bahasa berbunga-bunga, jangan buat apa begitu, tak. Sebab sunnah Rasulullah SAW sendiri, apabila sahabat buat sesuatu yang kita kata syirik, baginda akan kata itu syirik, jangan buat. Direct to the point. Kalau you berbunga-bunga, orang tak faham. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita kata syirik, tak semestinya orang tu automatik jadi musyrik. Tak semestinya orang itu automatik akan batal imannya. Tak semestinya orang itu automatik menjadi kafir sehingga halal darahnya. Tak, ini ni ideologi mana? Sebagai contoh ya, dalam hadis Musnad Ahmad, ada 10 orang yang datang, ada sekumpulan orang yang datang berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk berbai'ah dengan baginda, memberi janji taat setia. Rasulullah menerima bai'ah 9 daripada mereka kecuali seorang. Apabila ditanya kenapa terima 9 yang seorang itu saja, Rasulullah menjawab, dia ada menggantung tangkal. Maka orang itu pun masuk tangan dia, tarik tangkal. Maka Rasulullah pun terima bai'ah dan bersabda, sesiapa yang menggantung tangkal, maka dia syirik. Hadis itu ada dalam video saya yang lain, syirik tetapi tidak syirik ya. Rasulullah berkata perbuatan dia tu syirik. Dia pun tarik buang dan terus Rasulullah terima bai'ah je. Rasulullah tak pula kata, tak, kamu kena ulang balik kalimah syahadah, dua kalimah syahadah tu, baru kamu jadi Muslim balik dan baru saya terima bai'ah. Tak pun begitu. Sebab kadang-kadang ada orang itu, dia buat perbuatan syirik kerana dia tidak tahu itu syirik, kerana dia keliru, kerana dia tersilap, terlepas pandang, atau mungkin kerana dia terpaksa, atau mungkin kerana dia tidak mampu mengelaknya. So kita hanya kata perbuatannya itu syirik, tetapi pembuatnya tidak semestinya musyrik. Sama juga ya, apabila kita lihat ada orang berdoa di kubur. Dia berdoa bukan untuk ahli kubur tu, tapi dia duk minta Allah pertolongan apa semua tu, tapi dia yakin dengan kedudukannya di sisi wali ke siapa ke orang istimewa di kubur tu, doanya tu akan lebih dimakbulkan oleh Allah SWT. Maka kita kata jangan buat begitu, itu perbuatan syirik. Kita kata saja, kita tak hukum dia musyrik sebab mungkin dia tak tahu, mungkin dia salah faham. Ustaz yang lain kata boleh berdoa di kubur lebih makbul. Kalau kamu doa sebelah kubur wali ke apa ke, dia mungkin tak tahu. Jadi bila kita kata itu perbuatan syirik, tidak bererti orang itu automatik musyrik. Tidak bererti orang itu automatik menjadi kafir sehingga halal darahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang sebenarnya mudah mengkafirkan orang, yang sebenarnya mudah menghalalkan darah orang, ialah orang-orang yang menuduh tu. Yang menuduh yang menuduh kita yang pegang Tauhid 3 ni sebagai orang yang kononnya mudah mengkafirkan orang, mudah mensyirikkan orang, mudah menghalalkan darah orang. Mereka ini sendiri yang ada ideologi takfiri. Mereka ini sendiri yang ada ideologi mudah mengkafirkan orang dalam diri mereka itu sendiri. Lalu bila kita sebut perkara-perkara ini, mereka terus sel-sel otak tu bukan tak berhubung, sel-sel otak terlebih berhubung. Dengar saja kita sebut jangan guna tangkal, itu syirik, mereka dia telah mengkafirkan saudara muslimnya, dia telah menghalalkan darahnya. Tengoklah, inilah orang-orang ekstremis. Masalahnya mereka ni sendiri yang ada ideologi takfiri. Bila kita lihat ada orang
baru dapat baby, gantung benang, kononnya benang tu dapat menjaga baby tu daripada mudarat apa-apa ke. Kita kata jangan gantung benang tu, ambil gunting terus buang, terus orang akan tuduh, tengok tu, dia tuduh baby tu musyrik, tengok tu, dia menghalalkan darah baby tu. Tak, orang yang berkata itu, mereka tu sendiri yang ada ideologi takfiri dalam diri mereka. Sehingga apabila mereka mendengar kita berkata, kita menegur perkara-perkara itu, mereka mereka punya fikiran terus ke arah itu. Mereka inilah yang sebenarnya ada ideologi takfiri. Mereka inilah yang sebenarnya mudah menghalalkan darah orang. Padahal kita hanya menegur, jangan duk pakai benang apa semua tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun mengajar baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, ya, dan banyak contoh-contoh lain. Ya. Jadi bila saya duk baca, mereka yang mudah menuduh, orang-orang yang pegang Tauhid 3 ni adalah orang yang mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah. Mereka inilah teroris, mereka inilah apa tu, Daesh lah, Abbas lah, apa semua tu. Kita pun macam, siapa tu? Kan, macam mana boleh sampai situ? Melainkan perkara ini, mereka tu sendiri yang ada ideologi tersebut deep inside their subconscious mind. They don't realise. Tapi bila mereka nampak aja macam tu, mereka mudah. Tengok tu, takfiri. Tengok tu. Padahal mereka tu sendiri yang berpegang pada ideologi tersebut. Kita tidak melakukannya sedemikian sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang melarang kita daripada mengkafirkan secara individu, secara khusus seseorang itu. Bahkan ulama-ulama salaf di kalangan mereka ada yang berkata, jika kamu melihat seseorang itu membuat satu perbuatan yang seperti macam syirik, carilah 99 sebab lain untuk menidakkan itu sebagai satu syirik, ya. Jadi kita hanya tegur perbuatannya. Jangan berdoa di kubur, jangan istighasah di kubur, jangan duk pakai tangkal, jangan duk tengok arah dulu-dulu orang Arab tu, ya, dia tengok arah penerbangan burung tu, kalau ke kanan dia rasa positif sebab itu tanda good luck. Kalau burung terbang ke kiri itu negatif, tanda bad luck. Rasulullah berkata, duk tengok arah burung ni syirik. Lalu kita pun tengok ada orang percaya good luck, bad luck, kita pun kata jangan, itu adalah syirik. Tapi kita tak menghukum orang tu musyrik, kita tak menghukum darahnya tu halal, kita tak kata ini boleh dibunuh, tak. Yang berkata sedemikian tu mereka yang ada ideologi takfiri dalam diri mereka itu sendiri. Kita hanya berkata sebagaimana Rasulullah berkata. Okey, jadi bezakan di sini, ya, bezakan, ya. Okey, jadi setakat itu yang saya nak sampaikan, ya. Jadi saya ulangi, bila kita nak belajar tauhid, hendaklah sesuatu dan melalui silibus yang mudah, yang kita dapat mentauhidkan Allah dengan benar dan dapat menjauhkan syirik. Dan mudah tu, mudah sampai kita mudah nak ajar anak-anak kita, mudah kita nak ajar orang non-Muslim seandainya mereka ikhlas ingin belajar tentang agama kita. Itu yang pertamanya. Yang kedua, bila kita belajar silibus ini, mestilah ada dalil-dalilnya, ya, mesti ada dalil-dalilnya, dan dalil itu pun sendiri mudah untuk kita, ya. Dan Al-Quran memang ada 114 surah, tapi daripada 114 surah tu hanya satu yang Rasulullah sebut sebagai Ummul Kitab, ibu kepada kitab tu, maknanya the most important, the most significant. Dan dalam surah itulah mesti ada dalil-dalil tauhid tersebut, sebab tauhid ini sendiri adalah ibu kepada ajaran Islam, adalah konsep utama dalam ajaran Islam. Okey, dan kita kata yang ketiganya, dalam amalan harian kita dapat mempraktik tauhid itu. Apa yang berlaku, kita dapat lihat keesaan Allah di sebaliknya, dan kita dapat lihat hikmah Allah di sebaliknya. COVID-19 ni kita kata sangat teruk untuk kita, tapi ada hikmah yang lain. Dari sudut alam sekitar, udara semua jadi kita kata bersih, segar, kan. Kapal terbang tu pengguna pembakar minyak yang paling banyak. Okey, kapal terbang, ya, saya ni pilot. Okey, so kapal terbang tu dia bakar minyak, guna minyak petrol tu sangat banyak. Okey, nombor 2 kapal laut. Okey. Jadi sekarang ni alam ni semua jadi bersih apa begitu. Kita tak seronok, tapi mungkin haiwan-haiwan di luar sana seronok. Ini sebagai contohnya, ya. Jadi tauhid tu kita dapat lihat dalam semua aspek, ya, dan kita juga dapat mengelakkan daripada mensyirikkan Allah dari semua aspek.
khasnya dalam aspek ibadah itu. Dan yang terakhir, tauhid 3 ni tidak sedikit pun mengajar orang itu untuk mudah mengkafirkan orang, untuk mudah menghalalkan darah orang, untuk mudah untuk mudah memerangi seseorang itu, ya. Kalau ada yang mendakwa sedemikian, dia sendiri yang ada ideologi takfiri, dia sendiri yang ada ideologi mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah orang lain. Dan kita tanya dia, kamu ni belajar silibus tauhid apa ni? Tanya dia tu. Kalau tak belajar tauhid 3 ni, okey, you belajar tauhid apa tu yang sebenarnya duk mudah mengkafirkan orang? Okey, saya tak nak sebutlah, akan marah pula nanti kan. Sebab yang famous ni 2 je, tauhid 3 dan okey, sama juga. Bila kita lihat di kalangan masyarakat kita ni, ramai sangat yang percaya dengan bomoh. Ramai sangat kalau barang hilang pergi tanya kat bomoh siapa ambil barang dia. Ramai sangat kalau gerai dia tak laku, dia yakin dia kena buatan orang, dia pun pergi jumpa bomoh suruh pergi buat balik gerai yang lain. Atau jumpa bomoh untuk mendinding gerainya tu, mendinding rumahnya apa semua tu. Kenapa kepercayaan begini sebegitu merebak? Mereka ni belajar silibus tauhid yang mana, ya? Okey. Kita juga lihat masyarakat kita ni termasuk orang agamanya sangat mudah buat bid'ah. Seolah-olah agama Islam ni tak sempurna langsung. Seolah-olah apabila Allah SWT berfirman dalam ayat ketiga surah Al-Ma'idah bahawa pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Mereka berkeyakinan agama Islam ni banyak lubang-lubang, banyak loopholes yang mereka perlu penuhi untuk jadikan ianya sempurna. Sebab itulah mereka begitu bebas, suka hati nak buat amalan sendiri-sendiri. Padahal kalau mereka betul mentauhidkan Allah, mereka akan tahu bahawa hanya Allah yang mensyariatkan ibadah, dan kepada Allah lah kita menujukan ibadah tersebut. Bukan nak buat-buat sendiri, ya. Bukan nak buat-buat sendiri kemudian boleh kata pula, apa salahnya, ia baik, ini bid'ah hasanah. Habis yang Allah kata sempurna tu tak hasanah lah, ya. Okey. Jadi moga-moga dapat membantu. Moga-moga, maaf ya kalau tajuk ini saya kata tauhid 3 versus sifat 20, tapi saya tak sentuh pula sifat 20. Sebab bila saya bukan orang yang mengamalkan sifat 20, bukan mempraktikkan sifat 20, bukan mendalami sifat 20, sudah tentu tidak adil untuk saya berbicara tentang sifat 20. Jadi saya serahkan kepada hadirin sendiri yang belajar, yang praktik sifat 20 untuk sendiri membandingkannya dan melihat bagaimana, ya, daripada aspek-aspek yang saya sebut tadi. Okey, saya tak akan sentuh sebab tidak adil untuk saya sentuh sifat 20 padahal saya sendiri tidak praktik dan saya sendiri tidak mengamalkannya, ya. Jadi para hadirin sendirilah yang melakukannya, ya. Penting macam mana, apakah ia mudah ke tidak ke, apakah ia benar-benar dapat membawa orang yang belajarnya mentauhidkan Allah dalam semua aspek, apakah ia dapat mengelakkan mereka daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, bukan saja dari aspek ibadah tetapi juga dari aspek-aspek lain yang saya sebut tadi, ya. Moga-moga dengan itu dapat kita bandingkan mana yang sebenarnya je, tanpa mengkritik, tanpa mengatakan, membuat tuduhan-tuduhan yang liar sebegitu, ya. Jadi sudah pun 45 minit. Moga-moga dapat membantu kefahaman para hadirin semua, ya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.